Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Hatimu kosong dari Islam, kosong dari iman dan yakin. Engkau tidak punya makrifat dan tidak punya ilmu. Engkau memang sia-sia dan bercakap dengan orang sepertimu ini memang tidak ada gunanya. Wahai munafik, barangkali engkau telah puas hati mendengar bicaraku tentang tawakal tadi, sehingga lisanmu mengakuinya, tetapi hatimu masih tetap syirik, masih mau bergantung kepada manusia. Hatiku penuh marah terhadapmu. Tahu, ini semua kerana gairahku kepada Allah Ta'ala. Jika engkau sudah tenang dan tidak lagi mau mengungkal, baguslah. Kalau tidak, aku akan bakar rumahmu nanti, wahai pengkhianat. Air masin dan air tawar telah menghalang antara kita untuk bersungut terhadapmu dan mengingkari segala takdir-takdirmu yang menimpa kami. Maka bentengilah kami dari berani membuat maksiat-maksiat terhadapmu dengan belapan dada dengan rahmatmu. Amin. Muslimin dan muslimat sedang penonton rahmat Allah sekalian, kalau sebelum ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebut bagaimana keadaan orang beriman di dalam syurga dan bagaimana sifat orang beriman yang sebenar, yang bertakwa kepada Allah SWT dan berserah diri, bergantung, bertawakal kepada Allah, bukannya kepada sebab. Bahkan ayat Al-Quran yang telah kita bacakan dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 3, وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka dijadikan baginya jalan keluar dan diberikan kepadanya rezeki tanpa diduganya. Ayat yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir sebagai menutup pintu tawakal atau menyerah diri kepada sebab musabab, supaya kita tawakal dan menyerah diri kepada Allah SWT. Dalam kehidupan manusia, kita membenarkan apa yang telah disebut oleh Allah SWT. Tetapi hati-hati manusia masih lagi, ataupun perbuatan manusia masih lagi bersifat munafik. Artinya kita semua mengakui yang berrezeki kepada kita Allah, sebagaimana kita mengakui yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ialah Allah. Sebagaimana kita juga mengakui yang paling berkuasa pada diri kita, pada keluarga kita, pada semua perkara ialah Allah. Sebagaimana juga kita mengakui bahawa kita akan pulang ke pangkuan Allah. Ini semua pengakuan-pengakuan kita. Hatta pengakuan setiap manusia, walau mereka kafir. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan, wahai Muhammad, wa iza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yakulunna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang ciptakan semuanya ini, mereka semua yang ini termasuk orang kafir, kata Allah. Kalau kita bercakap dengan mana-mana manusia yang masih punya akal fikiran, maka dia tak akan menolak Tuhan. Dia tak akan menolak zat yang berkuasa, yang telah menentukan segalanya. Maka tinggal lagi selepas pengakuan, i'tirafat, pengakuan semua makhluk Allah.
bahawa Allah segala-galanya. Tetapi dari sudut tindakan, banyak manusia munafik dan kufur. Bahkan Syekh Abdul Qadir bercakap pada orang yang sudah pun berada ataupun memahami asas penting ini. Yang ini orang-orang Islam, kita semua. Tapi kenapa hati kita masih ada kekosongan yang agak ketara? Manusia dalam kehidupannya, dia akan cuba buat sesuatu untuk hatinya. Ada 3 perkara yang dilakukan oleh semua manusia untuk hatinya. Yang pertama, dia akan memenuhi hatinya. Memenuhi hatinya dengan apa yang dia suka, dengan apa yang dia tahu. Yang disebut dalam bahasa Arab al-mil'u. Dia akan penuhi hati dia. Semua orang hari ini bertindak, bercakap berdasarkan apa yang ada dalam hatinya. Innal kalam la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisan wa alaihi dafida. Semua perkataan itu puncanya daripada hati, tetapi lidah itu ialah alat yang menafsirkannya. Apa yang kita buat, apa yang kita cakap, apa yang kita lihat, semuanya daripada kehendak hati kita. Lalu al-mil'u kita penuhinya. Yang kedua ialah al-isma'. Isma' maknanya kita mencukupkannya. Umpama kita makan, semua orang lapar, dia akan makan. Bila makan, dia akan pastikan kenyang. Tak ada orang makan tak nak kenyang. Bila dia dahaga, dia minum. Dia pengen minum, proses memenuhi perut dia. Dan bila dia minum, dia nak hilangkan hausnya, maka dia akan minum dengan banyak. Dia panggil isma'. Kita bila buat sesuatu, bila hati kita ni kosong, lalu kita pun nak penuhi sesuatu. Kemudian untuk menjadikan dia tenang, kita akan penuhi. Umpama satu bekas. Bila mana kita tahu ni bekas kosong, proses pertama ialah penuhkan bekas yang kosong. Baik, bila kita penuh, kita nak pastikan ia benar-benar cukup, atau disebut isma'. Biar kenyang sungguh. Kita main. Hati kita cenderung untuk main. Okay, kita mainlah, nak main apa? Main bola. Kita pun main bola. Lalu ada keinginan kedua ialah kita nak main banyak-banyak. Isma' kita panggil. Orang tengok bola, dia ada keinginan nak tengok bola. Musyahadah mubarak. Tengok bola. Apa yang dia nak sebab itu ialah dia nak dia tengok semua sampai habis. Takkan ada orang nak tengok sekerat-sekerat. Yang tengok musalsal, yang tengok filem yang berepisod. Bila mula keinginan dia nak tengok, dia panggil mil'un, proses untuk memenuhi kehendak dia. Kemudian bila mana dia tengok, dia nak suruh habis. Sebab tu kalau drama tu bersambung sampai 100 episod, dia akan ikut. Sebab dia ada keinginan isma' memenuhinya. Kita manusia inginkan harta. Lalu kita akan ambil harta. Datang keinginan kedua, nak banyak. Tak ada orang pun nak harta sikit. Lalu disimpang sini, dibeli aset sini, dibeli aset sana. Dia kerja itu, dia kerja ini. Dia satu proses disebut isma'. Nak biar banyak. Biar banyak. Main tadi biar banyak, makan tadi biar banyak, harta tadi biar banyak. Semua dia nak isma', satu proses memenuhi. Kemudian yang ketiga, yang akan dilakukan oleh manusia ialah rabat. Apa rabat? Kekalkan benda itu. Ikat. Umpama saya sebut satu bekas air yang kosong, lalu saya akan buat proses memenuhinya. Kemudian saya akan mencukupkan, yakni mengisi semuanya. Kemudian saya akan ikat supaya dia tak keluar. Proses ini dilakukan oleh semua manusia. Mil, isba' dan rabat. Memenuhinya, isi, mengisinya, memenuhinya, yakni mencukupkannya, dan ikat. Tuan-tuan ada anak, keinginan anak-anak. Dek keinginan anak-anak, kita pun kahwin. Kahwinlah anak-anak. Dan bila mana kita ada anak, kita nak ramailah anak tu. Biar 2-3 orang atau sebagainya. Kemudian kita nak ikat anak ni dengan kita. Biar sejauh mana pun dia pergi, dia balik semula kat kita. Dia dah masuk asrama, cuti biar balik. Dia bekerja, cuti biar balik. Dia apa pun dia dah besar, panjang, kita nak dia balik. Dan kita nak ikat dia dengan kita. Kita kata aku ni mak kamu, aku ni ayah kamu. Ini yang dilakukan oleh manusia pada semua nikmat yang dikehendaki. Tapi kita bercakap satu tentang kekosongan yang serius yang berlaku dalam hidup manusia. Sebenarnya
Yang dinamakan bekas kosong itu, yakni hati, yang perlu dipenuhi ialah Allah. Maksudnya, dia perlu memenuhi hatinya dengan keimanannya pada Allah, keyakinannya pada Allah, dan semua berkait dengan Allah. Dan dia perlu memenuhinya, sehingga dalam dirinya tidak ada yang lain melainkan Allah. Dan dia perlu ikat bahawa apapun pergantungan dia pada Allah, semua takallubat, perubahan dalam dirinya, pergantungannya pada Allah. Baik, kita tadi bagi contoh orang-orang yang disebut hati kosong. Contoh orang yang hati kosong disebut juga hati munafik ini. Maksudnya dalam hati tak ada Tuhan. Baik, cuba kita lihat kisah orang yang hatinya tidak ada Tuhan. Mula-mula dia penuhi hatinya dengan segala keinginan nafsu syahwat. Katakan dia memilih apa? Bermain. Maka mainlah dia sampai dia jadi pemain profesional 5 star 5 bintang. Main. Daripada keinginannya minat bola daripada kecil. Kemudian dia berlatih berjam-jam lama sehingga dia diberikan pemain international, alamiah, najmul alam, bintang popular. Akhirnya dia pun terikat dengan mana-mana kelab yang hebat, kelab paling hebat. Maka dia pun ikat segala kehendak dia pada sukan ini. Kemudian dia akan tua. Bila dia akan tua, dia akan pencet. Dia akan lemah satu hari. Apa yang dia penuhi dalam hal-hal duniawi, akhirnya genggamannya makin lemah. Lalu daripada kelab ternama, dia turun kelab yang tak ternama. Akhirnya dia mungkin dijual lelong dalam eBay ke, dalam Amazon.com. Dijual. Ambil syarikat kecil, ambil dia. Kelab-kelab bola sepak kecil. Dia pun bolehlah main dengan kita Malaysia. Masa tu umur dia dah 40. Dah tua. Lama mungkin kalau dia sikit bijak, dia ambil CJ jurulatih, dia pun jadi jurulatih. Tapi takallubat, perubahan dalam dirinya tidak memungkinkan dia akan kekal di situ. Akhirnya dia terbuang daripada kelab. Terbuang, tidak ada lagi peminat, tidak ada lagi bayaran, tidak ada lagi keduniaannya. Mula disisihkan. Maka ketika itunya hatinya menunjukkan penyakit sebenarnya. Lalu mati dia dalam kecewa. Ada di Amerika Syarikat seorang hamba Allah jumpa bawah jambatan. Bila cek, rupanya dia dahulu pemain NBA terkenal di dunia. Ni orang minat bola keranjang, dia tahulah. Saya tak sebut nama dia, terkenal. Terbuang dia, melarat, bawah jambatan, miskin, papa kedana. Maka hatinya kosong. Allah akan menzahirkan kekosongan jiwa seseorang yang kosong dari Allah. Sebab mana pun dunia yang diperoleh, akhirnya dia akan mengalami nasib ini. Kalaupun dia tak melalui fasa yang kita sebut, jadi miskin dunia, tapi hatinya tetap akan kosong. Ini ada yang saya sebut tadi, pemain 5 star dunia, akhirnya menjadi ketua kartel dadah di Brazil. Ketua kartel dadah, terlibat dengan jenayah, jiwanya kosong, kacau. Hanya kerana sebab waktu dia berada pada puncak, dia mendapat berita kematian ayah dia. Lalu hidupnya pun berubah. Ternyata apa yang dia cuba buat hari ini, yang dicuba penuhi hatinya dengan kegembiraan selain Allah, maka Allah akan balai dengan kehilangannya. Maka ketika itulah dia akan tunggang terbalik. Ketika itulah dia akan berbolak-balik, berguling kesunyian, kesepian. Ini yang kita nak bicarakan hari ini tentang al-qalbul faghiru, hati yang kosong. Kosong apa? Kosong daripada ingat Allah. Kosong daripada kenal Allah. Kosong daripada menyerahkan diri pada Allah. Jadi disebut oleh Syekh Abdul Qadir, hatimu kosong dari Islam, iman, yakin. Islam artinya ketundukan kita pada semua perkara perintah Allah. Dahulu tak pernah semayang, tak pernah puasa, tak pernah tutup aurat, tak pernah baca Quran, tak pernah pergi mengaji, tak pernah pergi belajar. Artinya dia gagal dari sudut pemahaman Islam. Kerana Islam memberi maksud tunduk. Tunduk pada perintah Allah. Maka hatinya tidak tunduk pada perintah. Satu. Yang kedua, hatinya kosong daripada iman. Apa itu iman? Iman ialah meyakini kebenaran yang datang dari Allah.
Meyakini kebenaran datang dari Allah, bahawa perintah yang datang dari Nabi SAW itu benar. Ia benar datang dari Allah. Iman menjadikan seorang itu sentiasa muraqabah atau memerhatikan perintah Allah daripada dalamannya. Islam ialah penglibatan zahir kita. Tuan-tuan sembahyang, itu namanya Islam. Tapi dalam diri kita, kita muraqabah, menghadirkan khusyuk, maka itu iman kita. Tuan-tuan bersedekah, itu Islam. Tapi keyakinan bahawa inilah amalan terbaik, inilah amalan yang memberi kita kebahagiaan, itu namanya iman. Iman kita pada Allah bahawa ibadat ini tak akan merugikan kita. Ia datang dari Allah. Manakala perkara ketiga namanya yakin. Persis seperti sama. Tidak, yakin hal lain. Kan yakin dia berada pada kemuncak. Umpama kalau kita lihat satu gunung, yakin itu ialah kemuncaknya. Umpamanya kita melihat, kita nak pergi kepada satu destinasi, sampai ke destinasi itu dinamakan sebagai yakinnya. Bahawa kita yakin bahawa segala perbuatan kita ini, segala perintah yang kita jalankan, yang kita laksanakan ini, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan ia kemuliaan kita. Kita yakin. Kita mulia dengan takwa. Kita yakin. Kita tidak akan mulia dengan banyak bala tentera, dengan banyak pangkat dan jawatan, dengan banyak harta benda, dengan banyak keluarga, anak pinak dan sebagainya. Yakin kita bahawa kita mulia dengan Allah. Bagaimana kita sebut semalam, bahawa orang beriman mulianya dengan takwa. Maka ini keyakinan. Sebab itu dia tak akan sibuk mencari sesuatu yang disebut kemuliaan yang palsu. Dia sibuk mencari kemuliaan sebenar. Maka datang yakinnya bahawa dengan takwa dia akan mulia. Maka ini keyakinan. Ketika mana orang duk berbangga, duk tayang, duk show off harta benda, anak pinak, show off kecantikan, show off semua nikmat yang dia perolehi, maka dia ni merasa mulianya dengan takwa yang Allah beri padanya. Nikmat ini tak pernah ataupun tak dapat dibayangkan indahnya dia ada. Sehingga dia kedek gembiranya dia tak perlu tunjuk pada orang. Sebab dia ada satu keyakinan. Contoh gini, kalau kita tukar masak, masakan kita power, bagus, kita tak perlu promosi yang melampau. Kita tidak perlu. Kita tenang di kedai kita. Bila seorang je makan, dia tu menjadi promoter kita yang ulung. Kita tak perlu buat apa-apa, melainkan kita buat makanan sedap tu. Contoh kalau kita orang ahli, benar ahli, kita tak perlu promosi diri kita ahli. Untuk orang sanjung kita, hormat kita, datang bertemu kita, bersoalan, tak perlu. Ilmu menjadikan kita yakin. Allah akan mengangkat orang berilmu. Maka kita tak perlu mana-mana promotion untuk menjadikan kita popular atau sebagainya. Tak perlu. Ya, kalau pun orang buat promotion untuk kita popular, kita pun tak rasa apa. Maksudnya kita tak melihat benda itu sebagai sebabnya. Sebab kita yakin orang beriman Allah akan muliakan. Orang beriman Allah tak akan biarkan. Makinlah dia keyakinan. Sewaktu mana kita berdoa, kita yakin Allah mustajab. Kita tak pernah putus asa dalam doa. Baik, ini 3 sifat yang perlu kita isi dalam hati. Islam, iman dan yakin. Atau dengan bahasa mudah, Allah dalam hati kita. Ingatan kita kepada Allah. Sebab itu, kalau sekiranya kita tak jumpa Allah dalam hati kita, berarti kita tak ada hati. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, tafaqqad qalbaka fi salasati mawatina. Carilah hatimu pada 3 tempat. Kalau 3 tempat ini kamu tak ada hati, berarti memang kamu tak ada hati, maka mohon pada Allah akan hati. Maksudnya hati untuk ingat Allah. Hati untuk menjadikan kita tunduk pada Allah, menyerahkan diri pada Allah, yakin pada Allah. Yang pertama, kata Abdullah bin Mas'ud, carilah hati kamu ketika mana kamu mendengar Al-Quran. Maknanya, rajin-rajinlah dengar Al-Quran, supaya kita dapat hati, supaya hati ini dipenuhi dengan rasa haibat, ketundukan pada Allah,
Dengar orang baca Quran, dengar orang tafsir Quran, dengar orang tadabbur Quran. Kenapa dengar? Supaya saya dapat hati saya. Tetapi ketika kita dengar Quran, kita dengar tadabbur Quran, ternyata hati kita belum ada. Yakni belum ada kegembiraannya, belum ada rasa sedar dan insafnya, belum ada rasa yakin dan tunduknya, belum ada rasa perhambaannya pada Allah, belum ada. Masih lagi cenderung kita pada hal-hal duniawi dan tidak berkesudahan itu. Kalau hati ini perlu dipahamkan bahawa kamu ni milik Allah, kembali pada Allah, dihisab oleh Allah. Tetapi yang menjadi nilai bahagia kita tak bahagialah hati kita. Yang kita buat zahir-zahir ni untuk mendapatkan hati yang bahagia. Kita duduk rumah banglo, rumah agam, kalau hati tak bahagia, kita tak nampak nilai dia. Kita dihidang dengan ribuan lauk pauk, tapi kalau hati tak bahagia, selera pun tak ada. Kita harta berjuta, bertimbung banyaknya, tapi kalau hati tak ada, kita tak akan dapat menikmatinya. Hari ini manusia kehilangan hati dia. Dia menjadi tempat untuk diletakkan perhambaannya kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau ketika dengar Quran tak dapat, tak jumpa, ketika tadabbur Quran tak jumpa, maka carilah hati kamu dalam majlis zikir dan ilmu. Duduk ramai-ramai berzikir. Ni lepas sembahyang jangan terus bangun, zikir dulu. Kalau ada orang panggil majlis zikir, maka duduk. Mak surat, mungkin zikir-zikir yang lain, duduk. Kenapa? Kan di situ kita akan jumpa hati kita. Atau kata Abdullah bin Mas'ud, atau majlis ilmu, duduk majlis ilmu. Walaupun kita rasa macam dah tahu semua, baik duduk untuk kamu cari hati kamu yang hilang. Cari hati kita yang hilang, sehingga kita tak tahu nak bahagia macam mana kita ni. Duduk majlis ilmu, duduk kuliah subuh, duduk kuliah maghrib. Kenapa? Kerana orang yang hatinya tidak hidup, hati yang sakit. Kita ni tuan-tuan, sama ada hati kita sakit atau mungkin hati kita mati. Hati kita sakit, kata ulama', sebab banyak sangat kelazatan dunia kita ambil. Kita duk fokus benda tu. Kau jadi main-main, tengok bola memanjang. Ni kau setahun permainan bola, setahun dia tengok. Diikuti betul-betul. Itu kalau Facebook dia buat bola je. Orang ni hatinya sakit. Atau yang duk tengok filem-filem yang sebut musalsal, filem yang berantai episodnya, itu yang diceritakan filem. Diulas, dijadikan contoh filem. Dia bercakap dengan suami isteri, buat filem. Apapun kehidupannya dipahami dalam secara filem. Semangat dia pun diambil daripada filem. Cinta dia pun diambil daripada filem. Bahagia pun diambil daripada filem. Ini orang yang gagal, orang yang hati penyakit. Kata ada anak-anak muda kita, dia ambil cintanya daripada filem Korea. Sebab mak bapak dia dulu ambil cintanya dari filem Hindustan. Orang yang mencari cinta dalam filem dan novel, dia akan kecewa dalam hidup. Sebab filem ini tidak memampakkan cinta sebenar. Ia cinta palsu. Cinta yang penuh hipokrit. Bukan cinta sebenar. Tahu cinta sebenar, dia berganding dengan tanggungjawab dan iman kita pada Allah. Itu cinta sebenar. Tapi duk main cintanya dia ambil, dia punya sifu cintanya, guru cintanya ialah filem. Yang anak muda kita sekarang ambil filem Korea. Yang kita dulu zaman tu ambil filem Hindustan. Yang mungkin lama-lama lagi ambil filem Laila Majnun. Mungkin. Tapi bila manusia menjadikan sumber perbuatan mereka ialah filem. Kau nak bertumbuk, tengok filem kungfu. Tengok filem pendekar-pendekar tu keluar. Lepas tengok TV, saya nak tumbuk orang je. Saya nak pukul orang je. Bila semua diambil daripada bukan sumber betul, kita bina semangat bukan dari sumber betul, bina cinta bukan daripada sumber betul, cuba bina kebahagiaan bukan sumber betul, maka kita akan mengalami tahap-tahap ataupun kekecewaan-kecewaan yang begitu teruk. Tetapi bila tinggi kadar perceraian, kita tahu antara sebabnya ialah kerana mereka cuba mendapat cinta melalui filem. Akhirnya mereka tak jumpa pada alam realiti. Realiti tak macam tu pun. Lalu mereka pun kecewa. Tak ada pun suami saya bagi pick up line ke.
Tak ada pun suami saya nampak romantik, muka ketak semacam, pagi sampai petang. Maka dia tak boleh terima. Sebab dia tengok dalam filem tu, lelaki tu senyum je, perempuan tu senyum je. Bila kahwin dia tak nampak macam tu. Akhirnya rosak. Sebab rumah tangga ialah benda yang realistik, bukan fantasi. Rumah tangga tu bukan fantasi. Duk bayang indah-indah belaka. Tuan-tuan, seekor lembu tu, kalau kita nampak daging je, kita lupa dia pun ada tahi dan kencing. Lembu, nama berlembu wahyu, Ustaz. Berapa sekilo ni? Sekilo 40,000. Bukan seekor, sekilo. Sekilo je mencecah ribuan ringgit. Baik, dalam lembu yang hebat ni, orang kata lembu wahyu, kita lupa lembu ni ada tahi. Tak ada pula orang makan tahi dia. Saat ni tahi lembu wahyu nak makan? Tak ada. Kita itu semua benda yang kotornya. Ini kencingnya. Ini air liurnya. Maknanya dalam kehidupan ni kena realistik. Sebab mana pun dia ada cacat celah dia. Namanya isteri, namanya suami, adalah kekurangan dia. Kalau kita nak melihat kelebihan, semata-mata kita meminta sesuatu yang mustahil dalam hidup. Bila orang mencari yang mustahil tadilah, akhirnya dia tak mampu lagi membawa bahtera rumah tangga dia sampai ke penghujung syurga. Sebab dia berfantasi kuat sangat. Dia kena realistik. Si orang ada kekurangan, perlunya ada tolak ansur, perlunya ada kemaafan, perlunya ada waktu untuk dia bersabar, tahap untuk muhasabah. Baik, itu realiti dia. Jadi bila kita sebut tadi, hati kita ni, bila sumber ilmu kita ialah filem-filemnya, hiburan-hiburan. Yang saya sebut tadi, hati ni dia akan sakit dengan hiburan yang melampau, dengan segala syahwat yang melampau. Kita tak katalah marah minat bola ke, orang minat itu. Tapi bila melampau-lampau, jadi kalau kuliah tak berebut macam tu dia. Tapi kalau tengok bola siap, sungguh dia. Kalau syahwat, oh bersungguh dia. Ni kalau jenis gamer ni, main game 3 jam tak apa, tak kelip mata. Orang main game. Tapi kalau buka kitab, baru buka dah kedip mata dah. Tahu-tahu tutup mata. Ini syahwat melampau. Dan kadang-kadang hati itu mati. Mati dengan maksiat. Qad yamutul qalb. Kadang-kadang hati itu mati bil ma'asi wal maladzat. Dia mati dengan maksiat. Sebab itu tuan-tuan, kita pun nak duduk majlis ilmu supaya kita tahu mana maksiatnya, mana kelazatan atau syahwat yang melampau, supaya kita tak terlalu mengambilnya. Saya tak kata kita tak kata syahwat-syahwat ini haram mutlak. Kita kata bila mana kita mengambil melampau, dia akan memenatkan hati kita. Dia rosakkan hati kita. Sebab dia rosak buah pinggang kita, rosak saraf kita. Tuan-tuan ambil gula melampau, bukankah dia akan merosakkan saraf? Bukankah dia akan merosakkan buah pinggang? Bukankah dia akan merosakkan hati dan jantung? Bukankah begitu? Kita telah ambil banyak benda ni. Bukankah kita tahu implikasi dia? Benda yang sama kalau kita telah mengambil syahwat, berhibur melampau-lampau, main melampau-lampau, siang malam main, tak ada siang sebab kerja, malam main badminton, malam main puasa. Tapi kalau majlis ilmu, saya sibuk saat tu, tak ada majlis ilmu, terus beri alasan tak ada. Tapi kalau main, tak boleh main siang, dia main malam. Jom sewa court bola, main badminton. Syahwatnya melampau. Bila syahwat melampau, macam saya katakan, kita tak kata gula tu haram, kita juga tak kata garam tu haram. Tapi bila awak ambil melampau, dia akan merosakkan diri awak. Kita tak kata awak main bola tu haram, kita pun tak kata awak main badminton tu haram. Tapi bila awak melampau, dia akan merosakkan agama awak. Melampau-lampau. Sebagaimana saya kata, melampau ambil gula, melampau ambil garam, melampau ambil kuih tu, melampau ambil makanan tu, pasti kita akan kena kesannya. Hati yang namanya iman, dalam dirinya ada iman dan takwa ini, bila kita melampau dan syahwat, kita akan binasa. Kalau tuan-tuan takut kencing manis, darah tinggi, jantung, takut sangat, kalau menyebabkan kita mati, ada yang lebih menakutkan daripada itu. Ada suatu benda yang membawa penyakit pada hati. Tanpa kita sedar, akhirnya hati kita mati. Sama macam tanpa kita sedar, apa yang kita makan selama ini akhirnya merosakkan badan kita dan menyebabkan kematian kita. Tapi kita kalau ambil benda-benda yang merosakkan badan, beria jumpa doktor, beria makan ubat, beria kita berpantang. Akhirnya semua benda kita tak boleh makan pantang, sebab kita mula sedar penyakit badan kita. Tapi bila penyakit hati, nampak terang-terang dah. Masjid tak berminat, solat jemaah tak berminat, majlis ilmu tak berminat.
Maka dia nampak terang-terang, tapi dia tak berubat. Dibiarkan sampai datang hari kematian hatinya, yang tiada lagi beri manfaat padanya. Yang ketiga, kata Abdullah bin Mas'ud, cari hatimu ketika mana kamu bermuhasabah, berkhalwat antara kamu dengan Tuhan. Tentu dapatkan hati ini, iaitu ketika mendengar Quran, ketika berada majlis ilmu dan zikir, dan ketika mana kita bermuhasabah. Cari hati tu, mana hati kita? Kita sebagai suami ambil waktu muhasabah. Apakah kita benar-benar memimpin isteri dan anak-anak kita ke syurga? Saya ini pemimpin keluarga, dan Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang beriman, peliharalah diri kamu dan isteri anak-anak kamu daripada neraka. Saya kena tanya diri saya suami, saya dah 30 tahun kahwin, saya dah anak sekian ramai. Apakah selama ini saya benar-benar memimpin isteri saya dan anak-anak saya ke syurga? Sebab saya akan ditanya oleh Allah tentang kita muhasabah. Isteri pula dia bertanya, apakah benar-benar saya menjadi isteri yang taat dan patuh untuk mendapat redha Allah, untuk mendapat syurga Allah? Kalau saya mengetahui syurga saya di sisi suami saya, man matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapa yang mati suaminya redha, maka dia masuk syurga. Maka kita sepanjang jadi isteri, apakah suami kita redha dengan perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita? Maka kita belum muhasabah. Kalau kita kata tak apalah Ustaz, kalau suami tak redha, saya cari suami lain. Saya minta cerai, saya pun cari suami lain. Dia masalahnya, dosa tadi tak habis lagi. Dosa dengan, andai kata kita, kalau seorang tu bercerai, dosa dengan suami lain, suami dulu masih ada. Sebagaimana kita buat kesalahan pada orang, kalau kita tak nak kawan lagi dengan dia, kesalahan kita dengan dia masih ada dan masih dihisap. Kalau seorang perempuan berfikir kolok seperti itu, apabila kalau suami tak redha, kita cari suami yang redha kat kita, tak cerai yang ni, cerai yang ni. Okey, kamu boleh buat, tapi kesalahan kamu pada suami itu masih ada. Sekalipun kamu dah bergelar isteri orang lain, isteri pada suami orang lain, tapi kesalahan kamu yang kamu buat pada suami kamu dahulu masih ada. Dia tak akan habis, melainkan dia mengampuni kamu, memaafkan kamu. Tentang kenapa berfikir untuk cari redha lain, yang kita perlu membina pengalaman baru dengan suami baru kita. Bukankah yang ni kita boleh baiki benda tu? Benda boleh baiki, tapi kerana masing-masing ada ego dia. Jadi seorang isteri dia muhasabah sepanjang dia jadi isteri, apa yang dia buat pada suami dia. Mungkin dah 40 tahun kahwin, apakah suami dia ni tak kecil hati dengan dia, dengan perkataan yang barangkali kasar, barangkali ada perkataan-perkataan yang bersifat itu dan ini, maka dia perlu muhasabah. Suami muhasabah, apakah dia benar-benar memimpin isteri dan anak-anak ke syurga? Tengok silap, taubat pada Allah. Isteri juga muhasabah, dan anak-anak juga muhasabah sepanjang mereka ada mak ayah, apakah mereka derhaka pada mak ayah. Kena muhasabah. Dengan muhasabah tadilah kita ada hati. Tentu kalau kita tak ada hati, kita tak pernah rasa berdosa dalam hidup ini. Kalau kita tak ada hati, kita tidak pernah ingin melakukan ketaatan pada Allah dengan sebenarnya. Kalau kita tidak ada hati, kita kena ingat kita seperti datang jumpa Allah membawa benda yang kosong. Allah berfirman, illa man atallah biqalbin salim, melainkan orang yang datang menemui Allah dengan membawa hati yang selamat daripada penyakit, yang selamat daripada segala perkara yang merosakkan. Dia panggil qalbun salim, hati yang sihat. Yang kita bicarakan tadi, hati sakit dan hati mati. Dan ini 3 perkara yang perlu kita buat. Ada seorang lelaki, dia datang jumpa seorang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri. Dia kata, tuan guru, hati saya mati. Macam mana saya nak dapatkan balik hati saya? Dia kalau dengar Quran tak rasa apa, cenderung majlis ilmu pun tak ada, berfikir tentang mati pun macam tak, cuma fikir tentang hidup. Bimbangnya bimbang tentang hidupnya, bukan bimbang tentang mati dia. Padahal hidupnya tidak pasti, matinya pasti. Dan hidup kita ni, kita duk bimbang esok lusa, kita belum pasti ada ke tak ada esok. Bimbang ni Ustaz, nanti kalau pencen macam mana? Awak umur berapa? 30. Bila pencen? 60. Lagi 30 tahun.
Awak bercakap tentang kebimbangan. Tidakkah awak bercakap satu benda yang pasti mati awak? Jadi tak akan tunggu 30 tahun. Pencing awak tunggu 30 tahun, dia akan pencing. Tapi mati awak, dia tak akan tunggu 30 tahun. Kalau kita duduk bimbang, harga barang naik. Dijangka tahun depan barang naik. Tapi gaji tak naik ni. Dijangka tahun depan akan hilang 10 jenis pekerjaan utama. Dijangka tahun depan mengudum itu, ini. Kita duduk ceritalah akan tahun depan. Baik, tahun depan tu belum pasti untuk kita. Tapi mati itu cukup pasti. Mungkin esok lusa. Mungkin sekarang. Tentang ramai mana orang yang sibuk hatinya dengan kebimbangan itu dan ini tentang dunianya, tiba-tiba datang kematiannya. Menzahirkan kebimbangan sebenar ialah mati itu sendiri, bukan hidup. Ni kalau kita mati sekarang, apa benda kita ada? Agak-agak kalau kita Allah matikan sekarang, apa yang kita ada? Ini orang-orang yang kita duduk pegang, kita berkawan, kita bersahabat. Semua ini akan hilang pegangannya daripada kita. Kita diusung, kemudian dimasukkan dalam kubur, ditinggalkan. Lalu kita tanya, kalau kita mati sekarang atau tempoh yang terdekat, apa yang kita ada sebenarnya untuk dapatkan balik hati kita? Sebab bila orang tu ada hati, kebimbangannya pada persiapan kematiannya, bukan persiapan kehidupannya. Kita persiapan kehidupan, kadang-kadang kita rancang ini, benda lain jadinya. Lain jadinya. Kita dah rancang kahwin orang ni. Rancang ni, teliti perancangan. Dengan kenal, bawa jumpa mak ayah, dengan bertunang, mak dia besar-besaran, bla 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 kita buat. Last kali tak nak kahwin orang lain. Bukan satu dua ceritanya, banyak. Kahwin orang lain. Pengantin dia hantar kat edaran pada orang, time kahwin, pengantin lelaki tak nak datang. Dia kata tak nak kahwin. Tapi dah edar, buat majlis, buat jugalah. Buat juga. Itu yang kita dengar dan kita baca. Maksudnya dalam perancangan dunia kita, dia tak berlaku macam kita nak. Tentang rancang. Dulu saat saya rancang anak saya ni akan jadi doktor. Kita tanam minat dia. Kecil-kecil dah buat pergi hospital. Jadi minat doktor. Filem pun tengok filem doktor. Kita pun beli barang mainan di doktor. Beri buku-buku doktor. Ya, kita nak buat. Last sekali dia tak jadi macam kita nak. Itulah dunia. Dia tak jadi macam kita nak. Dia memilih kejayaan lain. Kita didik dia biar dia duduk kat kampung. Kita buat bilik dia lawa-lawa sekian-sekian. Last sekali perancangan kita gagal, anak kita tak nak duduk kat kampung, nak duduk kat bandar. Walau seorang diri. Padahal duduk kat kampung ada mak, ada ayah. Tak nak duduk seorang. Sewa rumah besar-besar, duduk seorang-seorang. Aneh, ya, itu dunia. Kita rancang nak jumpa orang tu, jumpa orang ni. Kita tak jumpa. Yang kita tak rancang tu kita jumpa. Tentu betapa banyak kita jumpa kawan kita tanpa kita rancang berbanding kita rancang. Ni nak buat alumni ni. Nak jumpa buat reunion. Kawan-kawan dah 3-40 tahun tak jumpa ni. Panggil, dah SMS, dah buat grup WhatsApp, dah set up elok. Admin pun bagus, buat kerja. Pada hari kejadian kita nak, ni 20 orang nak jumpa, akhirnya jumpa 10 orang, lagi 10 tak ada. Tak apalah, 10 hari tak jumpa. Dia punya jalan, pergi majlis lain, jumpa tanpa kita rancang. Jumpa ni. Kadang-kadang jumpa dia pada hari kematian. Baru jumpa. Tak banyak perancangan dunia, dia tak berlaku macam kita nak. Tapi perancangan akhirat, ini yang Allah suruh buat. Ia sebagaimana kita nak. Kalau tuan-tuan inginkan kedudukan yang baik di sisi Allah, lalu merancang ke arah itu, kita akan dapat. Siapa pun yang merancang untuk akhiratnya, maka Allah akan beri dia. Sebab itu kita dah sebut sebelum ini, siapa yang memang cita-citanya akhirat, Allah beri dia semua dunia dan akhirat. Siapa yang cita-citanya cuma dunia, dia akan dapat kadarnya saja. Tak dapat lebih daripada apa yang dia rancang. Tapi kalau kita nak akhirat, saya nak syurga, hidup ni saya nak redha Allah, maka Allah akan bagi. Sebab apa? Kerana kita melihat akhirat itu penting sampai kita merancang. Tuan-tuan, kita tengok dunia ni penting, sebab itu kita merancang. Dan kita tak tengok akhirat itu penting, sebab itu kita tak merancang. Kita lihat hidup itu penting, sebab itu kita merancang. Kita tidak melihat mati itu penting, sebab itu kita tak merancang. Tuan-tuan rancang tentang kehidupan, dah rancang Ustaz, umur 25 saya kahwin. Lepas tu umur 30 Ustaz, saya nak buka syarikat sendiri.
Umur 40 saya nak habis hutang. Umur 50 Ustaz, saya nak raung dunia buat bini saya, buat anak-anak saya. Umur 60 Ustaz, saya nak rehat juga rumah. Baik, awak semua rancang benda hidup. Baik, cuba buka sikit planning kematian pula. Hari pertama dalam kubur nak buat apa? Hari pertama dalam kubur. Hari kedua dalam kubur. Malam pertama dalam kubur agak-agak benda nak buat. Kita malam pertama lain kita dah rancang dah. Malam pertama di rumah baru. Malam pertama di syarikat baru. Malam pertama di tempat kerja baru. Baik, malam pertama di alam barzakh. Malam yang begitu menakutkan semua manusia. Sebab kita tak pernah tempuh benda tu. Agak-agak bagaimana malam pertama kita. Dan kemudian tanya pula bagaimana malam kedua kita. Kemudian tanya bagaimana malam-malam seterusnya kita. Yang ternyata waktu itu terlalu panjang. Sebab kat dunia, kalau tuan-tuan rancang, waktunya terikat dengan 24 jam. Macam mana pun perancangan tadi terikat dengan 24 jam. Sebab adanya tenggelam dan timbul matahari. Tapi dalam kubur, tiada tenggelam dan timbul matahari. Kerana umur dalam kubur bukan kira umur atas dunia. Sebab itu si mati tu, kalau dia mati umur 30, lepas 30 tahun akan datang, kita tetap kata dia umur 30. Ni arwah ni mati umur 30. Bukan sekarang dia umur 60. Tak, dia 30 mati. Kita akan stopkan perkiraan masa dengan ukuran dunia bila mana seorang tu mati. Sedangkan dia tu melalui umur yang cukup panjang. Untuk kita beritahu dan jelaskan, kita kat dunia ni tuan-tuan, macam mana pun sibuk, masa itu akan hentikan kita. Kita sakit, ni orang kata awak kena penjara. Penjara kita dengan masa kita tak takut. Sebab masa tu akan hentikan, akan bebaskan kita. Penjara selama 5 tahun. Akhirnya lepas 5 tahun kita keluar. Ada orang keluar daripada penjara, lepas tu dia lebih berjaya daripada sebelum ini. 5 tahun. Kadang-kadang dia kat luar, jahat itu dan ini, jodoh tak ada orang nak. Akhirnya masuk penjara. Masuk penjara, dia kahwin dengan anak warden penjara. Dapat jodoh dia. Lama ni duduk bina orang semua kata jahat. Ni warden penjara bagi kahwin dengan anak dia. Dapat jodoh. Dia hikmah penjara. Baik, itu dunia. Dunia ni tuan-tuan, macam mana pun musibah, dalam musibah tu ada nikmat. Tapi bila kita pergi ke akhirat, dalam musibah tu tak ada nikmat. Musibah tu musibah. Nikmat tu nikmat. Kalau kat dunia, tuan-tuan kena musibah. Apa musibah? Rumah terbakar. InsyaAllah dapat rumah baru. Musibah tadi. So, jabat saya kena pecah masuk. InsyaAllah itu tanda awak nak dapat pelanggan ramai. Waktu tuan-tuan cerita musibah dunia, ia ada nikmat dunia dalam musibah. Saya sakit ni, begini-begini. Musibah ya. Nanti ada nikmatnya. Oh, nikmat Isyak lepas saya sakit. Baru tahu nikmatnya. Apa nikmatnya? Lepas sakit berkumpul semua keluarga saya. Datang semua. Akhirnya asbab kita sakit. Bila kita sihat dapat pekerjaan. Tuan-tuan, bila kita cerita musibah dunia, semua musibah dunia ada nikmat. Dan semua nikmat dunia ada musibah. Ustaz, saya dapat nikmat naik pangkat. Tunggulah musibah. Orang mula dengki. Dulu tak naik pangkat, tak ada orang dengki. Kita rasa gembira, alhamdulillah saya dah naik pangkat. Tunggulah musibahnya. Kena tukar kat Tanzania. Jauh. Habis nak naik pangkat. Jauh ke Afrika. Bagaimana kita dengar suami-suami tinggalkan isteri kerana naik pangkat. Paksa kerja jauh. Yang seorang tu saya tanya, awak kerja mana? Tanzania. Oh, jauhnya pergi Tanzania. Ni tak ni naik pangkat. Kerja dekat ni China. Habis anak bini tahu naik pangkat. Itu yang saya sebut, dalam nikmat ada musibah. Ada musibah. Kan nikmat. Dalam musibah ada nikmat. Tapi kalau dalam kubur, musibah tu musibah. Nikmat tu nikmat. Jadi kita berada wa imma taman syurga atau lembah neraka. Dia tak jadi syurga neraka macam tu. Syurga neraka. Dalam syurga itu ada nikmat, tak ada musibah. Dalam neraka itu ada musibah, tak ada nikmat. Dan kalau dalam neraka tu ada sikit je nikmat. Nikmat boleh rehat sekejap, dia azab. Nescaya itu cukup meringankan, tapi tak akan berlaku. Apa yang Allah sebut dalam Quran, la yukhaffafu anhumul azab wala hum yunzarun. Tak akan diringankan azab dalam neraka dan tak akan diberi tempoh rehat. Tentang orang sumbat dalam penjara, dia ada waktu rehat. Boleh bersenam. Ada sahabat saya masuk penjara.
Dia ceritalah pengalaman duduk penjara. Dia ada masa senang boleh pumping, sama badan dia jadi tough duduk penjara. Masa kat luar tak bersenang, boleh baca buku. Minta buku tu boleh, untuk buku ni boleh baca buku. Ada banyak akses, boleh jumpa keluarga. Kadang terasa nak makan mi mamak, boleh order dalam penjara. Macam mana? Ni keluarga datang melawat, order dengan keluarga. Oh, nak makan mi mamak, nanti abang bawa mi mamak melalui order penjara, melalui kantin penjara. Tapi dapat makan lah, dapat minum teh tarik. Artinya ni dalam musibah dunia, penjara dunia, masih lagi boleh makan banyak benda. Tu keluar penjara gemuk pula dia. Gemuk. Masih luar penjara kurus. Mana satu nikmat kita pun macam confused. Dia luar penjara kurus, masuk penjara gemuk. Ya, keluar penjara orang isap dada kan kurus, masuk je penjara gemuk dia. Sihat, bulak muka. Kita tak rupanya nikmat dia dalam penjara. Baik duduk penjara terus ni. Tak baik duduk luar macam sengsara sangat. Tidur bawah jambatan, duduk mengemis sana, mengemis sini. Duduk penjara dalam, tak payah minta sedekah. Makan free, sihat. Tengok gemuk. Tu pula cerita hari melawat tu, hari melawat. Mak ajar buat rendang, sedap pula dia. Macam duduk asrama penuh. Artinya dalam musibah dunia ada nikmat. Dalam nikmat dunia ada musibah. Tapi cerita dalam kubur. Yang saya katakan, semua orang fikir tentang hidup dia. Dia tak fikir mati dia. Hidup tidak pasti, mati itu pasti. Hidup untuk esok, lusa, tulak, tungging, seterusnya belum pasti. Tapi mati itu cukup pasti. Walau tanpa penyakit, walau tanpa tua, walau tanpa sebab. Tidur, mati. Apa sebab? Kita pun tak tahu saat dia tidur, gerak-gerak tak bangun. Ada seorang hamba Allah, dia cuma ada anak seorang je. Seorang. Saya minta dia cetak buku saya. Cetak buku. Tiba-tiba tergendala sekejap. Apa tergendala? Pergi jumpa dia, bermasalah. Saat anak saya mati. Saya cuma ada anak seorang. Saya cerita macam mana mati. Saat dia tidur, esok mati. Kawan dia gerak-gerak tak bangun, tak mati. Penyakit apa? Tak tahu penyakit. Doktor pun teka-teka lah ni, barangkali jantung, heart attack ni, barangkali. Umur baru 20. Seorang yang ada anak seorang, kemudian mati anak dia. Dia punya start tu lain macam. Ya, kalau dia ada anak 10 pun boleh sedih. Ini kan seorang je anak. Allah uji dia, mati. Sebab dia tak ada sebab. Maka tulislah kematian mengejut. Kemungkinan jantung. Muda 20. Supaya kita nak beritahu tadi, tentang mati tu pasti. Ini tengah kadang-kadang kita rasa macam nak tidur biasa je. Tidur dalam kuliah sekejap, tahu-tahu mati gerak tak bangun-bangun. Artinya mati tu pasti. Yang hidup ni kita sebut hidup. Belum. Tuan-tuan cerita nanti pencing, nanti itu, nanti ini, nanti. Itu semua perancangan kosong sebenarnya. Kosong. Saat saya rancang, tahun ni nak pergi haji, tahun ni nak pergi, itu perancangan kosong. Kalau kita duk rancang pergi haji, gumrah kena Covid, 3 tahun semua tak pergi. Itulah dunia. Tapi yang kita tak rancang mati, dia datang. Supaya hati kita ni, tuan-tuan, biar hati yang hidup. Kita tahu apa benda yang patut kita rancang, apa benda yang patut kita berpada-pada dalam merancang. Yang kita kena tahu apa yang patut kita bersungguh-sungguh, apa yang sepatutnya kita janganlah bersungguh sangat. Kadang-kadang dia main bola ni, lawan blok je dia punya bersungguh, patah kaki, Allah bersungguh. Awak saya tengok semayang tak bersungguh. Bila main bola tak ada, dia tak ada. Tapi lawan blok A, lawan blok B, dia punya bersungguh, patah kaki, berbalah sampai bertahun namanya. Menang piala apa tak menang, tak ada menang apa. Cuma kesan dia gaduh dia lama. Itulah kaki patah, muka bengkak, sungguh. Bila duduk kuliah, tak sungguh pun nampak. Padahal kuliah bukan suruh berlari, tak suruh berlari, duduk. Yang main bola tu duduk berlari, bola pun tak dapat, tapi berlari je dia 90 minit. Tu puas hati sebab menang. Awak berkali pegang bola, tak berang sekali pun. Kadang-kadang pemain simpanan je. Pemain simpanan tu bersungguh. Mana ada kita jumpa pemain simpanan, dia tidur masa tengok permainan dia. Kita perhati orang main bola, ada pemain simpanan tu 10 orang ke, kita tengok dia tidur. Ada tak? Tak ada. Kadang-kadang di keliling padang ni warming up. Sebab apa? Mungkin digantikan, mungkin, tapi belum pasti. Mungkin punya coach kata bangun, senam sikit, mungkin kena tukar ni.
Berlari punya lari sampai visa penamat. Tak ganti-ganti dia. Tapi dia bangga. Dan kita buat benda akhirat sikit, suruh duduk kuliah setengah jam. Bukan suruh berlari, dia boleh tertidur. Dia senyap. Jadi sungguh tu kurang sikit. Dan dengar mentang-mentang kuliah online berbaring tak kati, sangat senyap. Dia dengar mukadimah je, lepas tu pun tutup. Dah habis dah ustaz, dia kata. Dia tak tunjuk sungguh. Sungguhlah sikit, bukan lama sangat. Ini semua kita sebut tentang masalah hati. Bila ada seorang lelaki, dia datang bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri. Dia kata, Syekh, saya rasa hati saya dah mati lah. Apa ubatnya? Kata Sufyan Ats-Tsauri, dengar elok-elok. Pertama, kamu cari akar keikhlasan. Kemudian daun kesabaran. Kemudian air perahan tawaduk. Letak semua dalam bekas namanya taqwa. Dan siram padanya air ketakutan pada Allah. Dan rebus dia dengan api penyesalan atas maksiat. Selepas itu tapis dia dengan penapis takut, dengan penapis muraqabatullah, sentiasa memerhatikan Allah. Kemudian ambilnya dengan tangan kebenaran di dalam cawan istighfar, dan komo-komo dia dengan warak, dan jauhilah tamak dunia. Sufyan Ats-Tsauri menggambarkan, kalau orang tu nak hidup balik hatinya, dia buat macam satu obat. Obat air akar kayu. Tuan-tuan pernah minum air akar kayu? Cari akar yang paling bermutu. Akar yang paling bermutu itu namanya ikhlas. Biar kita ikhlas nak jadi baik. Biar kita ikhlas nak dekat dengan Allah. Biar kita ikhlas untuk jadi hamba Allah sungguh. Sungguh ikhlas kita. Jangan campur dengan tujuan lain. Baik, dah jumpa akar ikhlas, ini akar kayunya. Baik, akar tadi, kata Syekh, campur sekali dengan daun dia. Daun tu namanya daun sabar. Sabar. Ambil akar kayu namanya ikhlas. Daun dia ni daun sabar. Ambil, kemudian campur sikit dengan namanya tawaduk, rendah diri. Ni 3 ramuan ini letak dalam bekas. Bekas ni namanya taqwa. Taqwa pada Allah. Dah letak dalam bekas akar kayunya, dengan daunnya, dengan sedikit ramuan. Kemudian tuangkan air takut pada Allah. Maksudnya air mata kita. Sebab tanda orang tu takut Allah, air mata dia mudah turun. Sebab kita bila dalam benar-benar ketakutan, mata kita tak boleh membohongi kita, dia akan keluar air mata. Takut sangat-sangat menitis air mata kita. Maka seorang takut Allah, maka tuangkan dia dengan air. Takutkan Allah. Kemudian hidupkan api. Nak rebus ni, api apa? Api istighfar. Kesedihan pada maksiat yang kita lakukan. Hidupkan dia dengan api kesedihan. Api kesedihan kerana maksiat. Kenapalah aku buat maksiat? Kalaulah Allah matikan aku tengah buat maksiat. Ni, api kesedihan kerana maksiat. Kemudian dah siap, dah menggelegak, dah masak. Tetapi bila akar kayu kita rebus, kita kena tapis. Ambil penapis, tapi air tu. Penapis yang kita nak gunakan ialah muraqabatullah. Apa dia? Sentiasa mengetahui Allah perhatikan kita. Dalam gerak-gerik kita, sunyi dan nyata kita, terang dan nyata kita, sunyi dan bersama dengan manusia, Allah perhatikan kita. Maka ini dia punya penapis. Ini panggil misbah. Tapi dia elok-elok sehingga dia pun keluar air. Air sebenar. Ini obat hati mati. Kemudian kita ambil dengan tangan kebenaran. Benar. Saya benar-benar nak sihat. Saya benar-benar nak baik. Ini benar. Kafus sidq. Pegang. Kuatkan genggaman itu. Keazaman. Keazaman nak jadi baik biar kuat. Jangan hari nak jadi baik, esok tunggang terbalik. Kalau kita kata nak jadi baik, pegang kuat-kuat. Saya nak jadi baik sampai jumpa Allah. Saya nak jadi orang bertakwa sampai jumpa Allah. Genggam kuat-kuat. Saya nak belajar sampai saya tahu hukum hakamnya, halal haramnya, dosa pahalanya, segala obat dan penawarnya. Pegang kuat-kuat. Jangan orang kampung saya panggil keluk-kelek macam tu. Keluk-kelek ni kejap okey, kejap tak okey. On off, on off, on off. Tak, pegang kuat-kuat. Jangan duk keluk-kelek. Pegang.
Kemudian cawang yang kita gunakan untuk letak air tadi, nama apa? Cawang istighfar. Sentiasa kata astagfirullah. Tadi kita sebut api kesedihan kerana maksiat. Ini cawang nama cawang istighfar. Sebut astagfirullah, astagfirullah sentiasa. Cawang istighfar. Kemudian bila minum air ke kayu, jangan terus telan. Komo dia. Komo. Tamadmad. Komo dia dengan sifat warak. Kemudian jauhi dia daripada segala ketamukan. Dan minum, ingat, lepas ni jangan ada lagi sifat tamak. Tamak pada dunia, jangan ada lagi. Makan ubat ni, doktor buat ubat. Doktor kita ni tak buat ubat, dia bagi ubat. Baik, doktor bagi ubat. Doktor kata makan. Lepas tu doktor pesan apa? Lepas ni jangan makan lagi benda tu. Jangan buat lagi benda ni. Ni makan ubat. Lepas ni hati-hati. Ni gula jangan ambil lebih lagi. Air manis jangan minum lagi. Atau berkata, ni ingat ni, durian jangan makan lagi. Ni semua siput-siput jangan makan lagi. Misalnya. Semua doktor ni lepas dia bagi ubat, dia pun pesan apa benda yang kita tak boleh buat lagi. Tak boleh tamak lagi. Lain kali tidur betul biar cukup. Lain kali kena bersenam sampai berpeluh. Lain kali. Obat-obat bagi, tapi dia ada satu pesanan. Jangan tamak. Tetapi bila berurusan dengan dunia, jangan tamak seperti kita tak mati kat sini. Tetapi kita akan mati. Sebab tu kita bekerja biar ada masanya. Tuan-tuan tengok binatang. Tengok binatang-binatang yang Allah jadikan ilham kita. Mereka bekerja pancul. Keluar bila, balik bila. Pancul. Lihat burung. Pagi keluar. Kat maghrib balik belakang. Lihat lebah. Dan saya tanya ni yang bela lebah. Saya yang bela lebah ni, setiap waktu solat dia akan balik ke sarang. Dia cari bunga. Dekat nak azan zuhur mesti balik sarang. Lepas tu keluar. Azan asar balik ke sarang. Dia punya waktunya waktu solat. Lepas tu kalau dalam sarang lebah tu ada lebah mabuk. Ada juga lebah mabuk. Maka komuniti lebah tu dia akan tendang lebah mabuk tu keluar. Ni siap. Lebah-lebah keluar ni semua lebah mabuk belaka ni. Maksud lihat bagaimana dia mengingkari kemungkaran. Ini benda ataupun alam binatang perlu menjadi ilham pada kita supaya kita tak lebih teruk pada binatang. Binatang kerja pun tak balik rumah, kau ni tak balik-balik. Artinya teruk pada binatang. Tentang kalau kita ni sama macam binatang, nampak hina. Kau teruk pada binatang, lagi teruk. Jadi kita nak lebih baik pada binatang. Sebab tu bila kita kerja, ada waktu sembahyang, ada waktu untuk ilmu. Bila kita bercuti, kita pandai bagi cuti-cuti kita. Jangan sebut cuti je dunia belaka. Akhirat tak ada. Dah cuti sah. Tu jadi dunia. Tentang dunia dan akhirat satu benda yang kita mix, kita campurkan bersama. Apapun saya ada urusan dunia, maka akhirat sebahagian darinya. Apapun urusan akhirat, maka ada bahagian dunia padanya. Yang tidak akan menggugat mana-mana kepentingannya. Ini kalau saya nak akhirat, tapi saya tak lupa dunia yang Allah suruh saya cari juga. Wa bataghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah keutamaan akhirat, tapi jangan lupa bahagian kamu dunia. Ya Allah ajar, jangan lupa bahagian dunia. Akhirat paling penting. Kita kalau sebut penting itu patut kita cari. Dunia ni tak penting, tapi jangan lupa bahagian kita. Maka apa pun kita ke Mekah, itu akhirat. Tapi urusan dunia pun jangan lupa, makanlah kambing tu. Cari kambing, cari apa benda, shawarma. Bagus, itu urusan dunia, jangan lupa yang tu. Jangan lupa kurmanya, jangan lupa beli jubahnya. Jangan lupa beli serbang kopiahnya. Nanti balik orang tanya, mana jubah saya? Dia tak tanya mana sembahyang saya, mana doa saya, tak tanya. Dia kata mana jubah, tak boleh jubah. Jadi kita buat benda akhirat, kita tak lupa dunia kita. Kita buat benda dunia, kita tahu ada akhirat di situ. Maka itu cara kita hidup. Tahu membahagikan, yang saya katakan, binatang tu ilham kita supaya manusia jangan macam binatang dan jangan lebih teruk pada binatang. Tapi mereka jadi satu KPI kita. KPI apa? Jangan macam binatang tu, lebih baik pada dia. Dan jangan lebih teruk pada binatang. Ini Allah sebut dalam Quran. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka yang hati lalai ini macam binatang, bukan lebih teruk. Jadi binatang penanda aras pada perbuatan kita, supaya kita tak jadi macam dia.
apatah lagi lebih teruk pada dia. Sebab kita ialah insan, manusia, dan kita manusia yang beriman. Jadi ini cerita hati yang kosong. Tentu bila hati kosong, yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, cakap kamu ni macam sia-sia lah. Sebab hati kamu kosong, maka tak ada gunanya. Maka kamu orang munafik yang zahir kamu kata betul, tapi hati kamu mendustakannya. Hati kamu kata betul, tapi perbuatan kamu mendustakannya. Lepas tu kata Syekh Abdul Qadir, kamu kalau terus macam ni, aku marah. Marahku kerana Allah. Bila aku berhadapan dengan orang macam ni, aku cukup marah. Tapi marahku kerana Allah Ta'ala. Kalau kamu terus membantah, kalau kamu duduk diam, tak membantah apa aku cakap, dengar, fikir, tidak, aku bakar rumah kamu. Maksud bakar rumah kamu bukanlah Syekh Abdul Qadir ambil api bakar rumah. Maksudnya gini, aku dah terang kedudukan hati kamu. Macam ni hati manusia. Kalau kamu tak, kalau masih nak offensif atau masih defensif, masih nak jawab tak usah kita ni, jangan jawab lagi. Saya cakap benda betul. Betul atau tak betul? Jangan duk munazah, duk menjawab sana, menjawab sini. Bila tuan-tuan ada orang, kelompok kita tak diajar menjawab, kita diajar berfikir. Tuan-tuan ketuk guru kita nasihat kita tak ajar jawab dan cari alasan, ajar fikir. Itu juga. Mak ayah kita kalau nasihat, jangan ajar jawab, ajar fikir. Tapi kalau kawan-kawan kita satu level kita, itu terpulang, nak dengar, nak fikir ataupun nak jawab. Tapi pada orang-orang yang sayang kita, mak ayah kita sayangkan dunia kita, maka bila dia cakap, belajar fikir. Tok-tok guru kita disayangkan akhirat kita, bila dia cakap, belajar fikir. Ada pun kawan-kawan kita bercampur-campur, maka boleh kita fikir, boleh kita jawab. Tapi ada dua makhluk Allah ni, tuan-tuan, bila dia bercakap dengan kita, belajarlah fikir, bukan jawab. Mak ayah duk marah itu, ayah fikir. Pak mak ni sayang kita, ayah ni sayang kita. Dia tak nak badan kita walau terluka sikit pun. Kata kau ni mandi sungai tu tenggelam nanti itu, fikirlah. Jangan kata mak kita dah pandai berenang lah. Jangan jawab. Katakan saya akan fikir. Kau ni bawa kereta laju nanti bahaya itu ini. Jangan jawab kita bawa kereta laju tapi sekian-sekian. Jangan jawab. Fikir. InsyaAllah saya akan berhati-hati. Fikir. Mungkin mak kita maksudkan sekian-sekian. Ya, orang nama mak ayah sebab saya katakan dia sayang jasad kita ni. Bila dia cakap, jangan jawab. Tak ada keberkatan jawab walau kita menang. Keberkatannya pada berfikir, pada nasihat dia. Kemudian untuk guru kita, dia sayangkan akhirat kita. Sebab dia nak pimpin, dia nak ajak kita sama-sama masuk syurga. Bukan dia ada nak benda lain, marah-marah, bukan ada benda lain. Sebab dia nak suruh kita masuk syurga. Dia sayangkan akhirat. Waktu mana dia cakap, belajar fikir, jangan jawab. Jawab. Tak guna jawab. Sebab mereka ialah orang yang nak beri nasihat. Ada pun kawan-kawan kita, tuan-tuan ada sahabat, ada kawan. Terserah pada tuan-tuan. Kau tengok sahabat tu memang orang-orang yang ada tanda-tanda ikhlas. Bila menasihati kita, maka fikirlah. Tapi kalau kawan-kawan yang memang suka jatuhkan kita, maka jawablah. Sebab kita punya maruah. Dia kata awak ni begini. Kita ada maruah. Dia tak semudahnya untuk pijak maruah kita. Maka kita jawab. Boleh jawab dalam Facebook, jawab dalam Facebook. Boleh jawab dalam IG, jawab dalam IG. Sebab kita ada maruah. Ini 3 kelompok manusia. Maka Syekh Abdul Qadir kata, kalau kamu tak jawab, okeylah, cantik. Kalau menjawab lagi, aku bakar rumah kamu. Maksudnya, akan aku cakap lebih dahsyat pada ni. Lebih keras pada ni sikapku pada kamu. Cukup sikap paling keras ialah, bila guru ni tak layan lagi kita. Itulah sikap paling keras. Bagaimana dia nak cakna kita, maknanya dia masih berlembut. Mak ayah kita tuan-tuan, lagi dia cakna kita, dia masih lembut. Kalau namanya bebe banyak, tak, dia masih lembut. Tapi sampai kat ikut pandangmu lah habis. Kalau orang kampung saya, kalau mak ayah cakap ikut pandangmu, mu nak hidup, nak mati, biar matilah. Sampai mak ayah aku malah layang dah dia. Tetapi itu bermakna tak ada apa dah kita. Itu kita panggil tamat wa tamat. Tamat, selesai. Kalau kita tak mungkin lagi dapat redha dia. Jadi jangan sampai mak ayah kita kata ikut sukamu. Dan jangan sampai ulama kita pun tak peduli lagi kita. Maka waktu tu tak ada lagi kebaikan kita. Kerana kita akan jadi baik sebagaimana ada orang nak nasihat kita. Dan orang-orang yang nasihat tanpa sebarang keperluan dunia. Dia nasihat kita kerana sayang dunia kita dan sayang akhirat. Kalau tuan-tuan dah tak jumpa dua orang ini wujud atas dunia, maka mati lebih baik dari hidup. Orang yang sayangkan jasad kita, mak ayah kita. Dan yang sayangkan agama kita, para asatizah, para ulama kita. Tapi kalau kita dalam hidup tak jumpa dua ni, mati lebih baik.
Kerana kita hidup, kita akan buat dosa dan maksiat. Kita hidup dengan sombong dan takabur. Maka buat apa menambah dosa? Baik mati. Hidup bukan untuk tambah dosa, hidup untuk tambah taat pada Allah. Kemudian kata terakhir Syekh Abdul Qadir, ya Allah, aku menerima segala takdirmu dan tidak mengingkarinya. Umpama air tawar dan air masin tak mungkin bercampur. Demikian ketulusan aku dalam menerima takdirmu tanpa mengingkarinya. Kita tak boleh buat apa-apa kalau itu takdir Allah. Umpama air masin dan air tawar, bila dia bertemu, dia tak akan bercampur. Maknanya kalau dah hidup kita, berlaku satu takdir Allah, maka terima. Jangan ingkari apa-apa. Yang kedua kata Syekh Abdul Qadir, ya Allah, bentengilah diri kami daripada melakukan maksiat. Biar sekali kita ada keinginan, ada usaha untuk buat maksiat, biar datang benteng Allah, penyelamat. Supaya kita tak cenderung melakukan maksiat. Kemudian jadikan kami sentiasa tenang dengan rahmat. Tetapi biar lapang dada kita bukan kerana harta kita banyak. Bukan lapang dada kita kerana pengikut kita ramai. Bukan lapang harta kita sebab bukan lapang dada kita kerana kita popular dan itu dan ini. Bukan. Biar Allah lapangkan kita dengan rahmatnya. Kerana siapa yang Allah lapangkan dadanya dengan rahmat Allah, maka tidak ada yang menyempitkannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.